Okey, kembali kepada cerita asal lah. Tadi kebetulan je masuk cerita Syaddad dah. Dia corner kot Syaddad, dia keluar Syaddad. Ni kembali balik U-turn kepada Hanzalah. Bila Hanzalah wafat, berapa orang dalam sejarah sahabat yang wafat perang Uhud? Perang Uhud, berapa sahabat wafat? 70 orang sahabat wafat. Termasuk pak saudara Nabi lah, Hamzah. Baik. Bila sahabat-sahabat ni wafat, sahabat-sahabat yang hidup, hak cedera dibantu, hak berdarah, hak majruh semua dirawat apa semua, lepas tu dah disetkan dah. Bilang 70 orang wafat. Dan cara pengemumian mereka ni, dalam sejarah sebut, ada sahabat tu yang dia wafat seorang. Bila dia seorang, lepas tu hak lain tu jauh. Jadi hak ni Rasulullah akan kebumikan dia seorang dalam satu liang. Maksudnya gali satu liang, dia seorang. Tapi bila pergi tempat lain, ada kebetulan dekat-dekat sahabat yang wafat, yang syuhada ni dua. Contoh, seorang dekat sini, seorang dekat sini, dekat. Rasulullah akan letak dua orang ni dalam satu liang. Bila pergi lagi ada dekat tiga contoh. Rasulullah akan letak tiga dalam satu liang. Jadi ada sahabat perang Uhud ni, seorang satu liang, dua orang satu liang, tiga orang satu liang, ikut keadaan mereka wafat. Rasulullah biasa akan tanam mereka di tempat mereka tu sendiri syahid. Sebelum ni dah dicamkan mayat Hanzalah bin Rahib. Tapi bila sampai masa dia, mayat dia dah tak ada kat situ. Tadi Hanzalah ada duduk sini, tak ada dah. Mana mayat dia? Ada orang ambil ke? Ada orang seret ke? Ada orang pergi letak tempat lain ke? Ada orang pindah ke? Pergi mana mayat Hanzalah? Inilah yang sabda Rasulullah, sesungguhnya aku melihat malaikat-malaikat turun daripada langit dan memandikan jenazah Hanzalah dengan air daripada awan di dalam bekas berdulang perak. Siapa yang mandi dia? Malaikat. Kenapa? Mayat Hanzalah dicari dan akhirnya ditemui di atas sedikit tempat yang agak tinggi, jauh pada orang. Dalam keadaan sahabat jumpa tu, rambut dia ni masih ada rintik-rintik air, seolah orang baru tengok kita keluar tandas lah, baru mandi, muka, tubuh semua masih basah. Seolah-olah gambaran dia, sahabat yang nama Hanzalah ni baru diselesaikan mandi oleh seseorang ataupun individu tertentu. Lalu bila jadi benda ni, mereka habaq dekat Nabi. Nabi suruh balik, pergi ke Madinah, tanya isteri dia, apa cerita pasal Hanzalah ni sehingga dia dapat kemuliaan dan keistimewaan macam ni. Jadi sahabat pun pilih. Antara sahabat yang ada tu Abu Sa'id Sa'idi. Bila jumpa isteri Hanzalah, siapa isteri Hanzalah ni? Isteri Hanzalah nama dia Jamilah. Jamilah binti Ubay bin Salul. Dia ni adik ketua munafik Mekah, ketua munafik di Madinah. Siapa ketua munafikin Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bini Hanzalah ni adik Abdullah tu, Jamilah binti Ubay bin Salul. Tapi abang-abang lah, itu hal dia, munafik dia. Tapi adik dia ni muslimah yang beriman, muslimah yang solehah. Bila jumpa isteri Hanzalah, nombor satu mereka nak habaq Hanzalah dah syahid. Itulah paling penting pun kita nak habaq. Bila suami dia pergi perang, bila suami dia pergi jihad fisabilillah, perkara nombor satu yang kita kena habaq keadaan suami tu. Ni nak habaq ni suami kamu ni. Kita jangan pula duk cerita hak awal tu, cerita hak tak tahu mati ke hidup tu, cerita hak hebat-hebat dulu. Orang tak tahu lagi suami dia mati ke hidup. Lepas tu last cerita baru sebenarnya suami kamu dah mati. Dia happy. Allah, mati dah. Habaq nombor satu, hidup dengan mati lu. Sebenarnya suami dah syahid, suami dah wafat. Okey, bila dia dah terima suami dia dah wafat, nombor dua cerita apa yang berlaku kat dia tu. Orang lain pun ada wafat, sahabat lain ada wafat, tapi suami kamu ni, kes dia macam ni, macam dimandikan, batu Rasulullah bersabda, mayat dia tu dah hilang dari tempat asal macam ni, cerita keadaan dia. Yang ketiga baru tanya, apa sebenarnya yang dia jadi macam ni? Rasulullah suruh tanya ni. Dia pun habaq lah. Yang ni pun sahabat tahu sebenarnya.
Rupa-rupanya Hanzalah bin Rabi' kahwin dengan Jamilah tu sehari sebelum berlangsungnya perang Uhud. Contohlah kita kata perang Uhud esok, hari ni depa kahwin. Jadi sebenarnya persediaan perang Uhud tu musuh dah di luar, lama dah datang. Bukan kata hari ni musuh datang, Islam keluar perang, tak. Sebelum Islam keluar ke medan Uhud, musuh dah duduk di luar kota Madinah berhari-hari. Bahkan sejarah perang Uhud mereka dah tawan beberapa kampung pun. Mereka dah tawan beberapa kampung di luar kota Madinah. Jadi dalam kes tu mereka sedang buat persediaan. Jadi sepatut dia kahwin siang hari tu. Bila Hanzalah tengok Rasulullah dan sahabat ni agak sibuk kan, nak perang kan, sibuk. Jadi dia pun jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni sepatutnya kahwin hari ni, siang ni, tapi sebab tengok nampak sibuk, tak apalah, malam ni pun tak apa. Maksudnya dia kata kalau Rasulullah nak akad nikah dia malam ni, kerana kesibukan di siang ni pun tak apa. Jadi Rasulullah kata tak apa, angkat hari ni juga. Jadi akad siang tu, jadi malam tu adalah fatrah, kita sebut honeymoon lah, orang baru kahwin, bulan madu. Jadi dia bersamalah dengan isteri dia malam tu. Jadi tengah malam tu tabuh dipukul, tang 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 tang, hayya alal jihad, hayya alal jihad, hayya alal jihad. Dia pun hak baru lepas bersama dengan isteri dia, dengar hayya alal jihad, pakai bangun, keluar daripada kamar pengantin, pakai baju, selit pedang, pakai apa yang patut sebagai seorang nak pergi perang, pilah. Tanpa sepat, mandi junub. Tadi dia bersama isteri dia, dia dalam keadaan janabah, junub. Tapi dengar perang ni, pakai baju, terus keluar nak pergi berjihadnya. Isteri dia tahan dia. Dia kata, tak boleh ke kamu bertolak bersama sahabat lain awal pagi esok? Malam ni tunggulah, kita pun baru kahwin. Seolah-olah isteri dia minta demikian. Tapi dia kata apa dekat isteri dia? Doakan kejayaan kami, doakan kejayaan Rasulullah dan Islam, dan juga suami kamu. Cuma dia nak sebut pendirian dia dalam soal ni. Dalam bab meraih syurga Allah, tidak ada nanti-nanti di sisi Hanzalah. Cerita apa bab nak raih syurga Allah, tak ada tapi-tapi, tak ada nanti-nanti, tak ada kemudian-kemudian. Contoh dari isu tadi, tang-tang saja seolah-olah jihad, pakai keluar. Tak ada kata esok ke, tengah hari sikit ke, tak ada. Dan bila dia keluar, dia syahid dalam keadaan tak mandi junub lagi. Sebab itulah kemuliaan dia dimandikan malaikat. Kalau nak kira mulia, 69 sahabat lain yang syahid tak ada mulia ke? Tak ada mulia ke berbanding dia yang dimandikan? 69 lagi sahabat Nabi syahid, sahabat-sahabat besar. Hamzah tu lebih awal sebenarnya Nabi mimpi. Masa duduk dalam satu dusun lagi Nabi mimpi, malam tu malaikat turun mandikan jenazah Hamzah. Hamzah tak mati lagi. Esok nak perang, hak Hamzah mati, malam tu duduk di dusun, Nabi dah mimpi malaikat turun mandikan jenazah Hamzah. Tapi Nabi tak ceritalah. Biasanya kalau macam ni kita pun payah nak cerita tak. Sahabat pergi perang sekali ni dengan abang ni, tapi saya mimpi dah abang ni akan mati esok. Nak habaq kat dia ni. Agak-agak kalau habaq dia tak mau pergi perang kata. Mimpi hari ni hang memang syahid dah. Oh, aku syahid hari ni, tak jadi pergi. Apa mungkin itu berlaku kalau kita kata kalau hang pergi perang hari ni mati. Jadi dia tak akan mencintai syahid tu. Dah syahid tu satu kemuliaan, tak payah habaq lah. Okey, tu kes tu. Baik, bila dah diberitahu, itulah antaranya. Sahabat lain tak ada mulia, mulialah mereka mati syahid, akan dapat ganjaran. Ada kemuliaan lain lah berbanding dengan tu tadi.